warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin hadirin sidang Jumaah yang dirahmati Allah.
Marilah sama-sama kita muhasabah ketakwaan kita kepada Allah. Semasa kita kerja ni hari malam, kita sibuk dengan urusan kerja kita. Kita sibuk dengan cari rezeki. Bila kita berada di hari Jumaat, kita mari awal-awal kita tunggu dengar khatib baca khutbah. Kita dengar seruai daripada mimbar. Marilah sama-sama kita muhasabah ketakwaan kita kepada Allah. Maka dia mari perasaan muhasabah dari diri kita. Kita ralik kadang-kadang, kita lalai. Itu pasal dia manusia. Tapi bila kita dengar seruai khobar panggilan, seruai ajakan daripada mimbar, marilah sama-sama kita takwa kepada Allah. Dia mari perasaan takut pada Allah. Dia pasal dia ya. Setiap minggu bila kita duduk di rumah Allah, kita mari dengar khatib baca khutbah untuk tingkatkan lagi iman kita, untuk kuatkan lagi semangat dalam kita mengerja menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Muslimin hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah. Tajuknya Perangai Pemuda untuk membangunkan masyarakat. Bila kita kecek isu pemuda, banyak orang beri takrif. Kata pemuda ni sepatutnya umur duduk di antara berapa ke berapa. Banyak pendapat. Ada katanya antara umur 15 hingga ke 40. Ada katanya antara umur 20 hingga ke 50. Macam-macam pendapat. Walau bagaimanapun kita ambil mafhum, faham pemuda ni, kita kiralah antaranya orang yang umurnya 15. Nah, usia antara celah tu sampai ke umur 40 ataupun 50. Sebab apa saya bawa tajuk ni pada khutbah hari ni? Kita boleh tengok ya, di hari ni masyarakat kita mulai, orang-orang muda mulai bersemangat, mulai kenal diri dia, mulai tahu tugas dan perannya. Dan di hari ni bila kita tengok tempat kita, bila dilanda ujian musibah, baru-baru ni kita diuji oleh Allah dengan banjir. Dan kita tengok dalam masyarakat kita, ramainya muda-mudi kita bergotong royong bantu tolong sama-sama kita. Alhamdulillah, ini cerminnya, ini gambaran yang baik. Mari kita tengok bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala cerita kisah-kisah pemuda dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala ada firman dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-13. Kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kata Allah, kami mengkisahkan wahai Muhammad cerita yang benar dalam Quran. Allah kata, aku mengkisahkan cerita yang semati, cerita yang sungguh mengenai pemuda-pemuda yang jaga iman mereka, kuat iman mereka, jaga kepercayaan mereka kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Dan kata Allah, aku tambah lagi hidayah petunjuk kepada mereka. Kisah yang Allah sebut dalam Quran mengenai kisah Ashabul Kahfi, pemuda 7 orang yang sanggup tak lari daripada pemimpin kerajaan yang zalim. Dia lari tuan-tuan, dia lari daripada kerajaan yang zalim. Lari tu kerana nak jaga imannya, nak jaga kepercayaannya. Akhirnya Allah selamatkan mereka dalam gua. Dengan rupa Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Itu nak cerita kata mana-mana pemuda, bila dia pendirian dia tu tegas sungguh atas nak menjaga agama Allah, maka pasti Allah akan menjaga mereka. Antara lain lagi kisah yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, sebagaimana Allah sebut kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita selalu dengar cerita kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Ibrahim antara kisah yang banyak Allah sebut dalam Quran. Kita selalu dengar kisah-kisah bila kita menyambut hari raya kurban, kita akan dengar kisah Nabi Ibrahim sembelih anaknya.
Tuan-tuan, bila kita tengok masa muda Nabi Ibrahim, gapo yang dia buat? Allah cerita dalam Quran, kata Allah, pada satu ketika Nabi Ibrahim, Allah hantar Nabi Ibrahim hidup di zaman satu kerajaan, satu raja yang zalim, raja yang mengaku diri dia sebagai Tuhan, raja yang paksa orang-orang di bawah dia supaya sembah kepada dia. Maka Allah hantar Nabi Ibrahim supaya ajak kaum-kaumnya. Allah hantar Nabi Ibrahim supaya beri penjelasan kepada raja yang zalim itu. Akhirnya apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Pada satu masa Nabi Ibrahim masuk pergi di satu tempat buat ibadat. Kaum-kaum dia, kerana kaum-kaum dia semua berhala. Nabi Ibrahim ambil kapak. Dia katak berhala-berhala kecil-kecil tu dan dia tinggal besar sah. Dan dia sakut kapak pada berhala yang besar tu. Esok ke hari, kata Allah, kaum-kaum dia bila masuk tengok di tempat ibadat itu, kaum dia katakan, pakai ada kecek sama dia, siapa buat ni? Kerja siapa yang buat kena berhala-berhala kita ni? Allah sebut dalam Quran, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Duk kecek sama dia. Dia kata, aku rasa ada seorang muda yang dia tak suka dengan cara-cara kita ni. Nama dia adalah Ibrahim. Cuba kita gegak dia. Cuba kita pergi ambil dia, mari. Kita tanya kata dia buat sungguh ke tak. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Bila dia ambil Nabi Ibrahim, tanya Nabi Ibrahim, kata siapa yang buat kerja lagu ni? Nabi Ibrahim katakan, kamu tengok mana yang lebih ada. Hak banyak-banyak lagi, hak mana yang ada lagi, tanya hak tu lah. Itu cara Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia. Dia duk semua berhala, duk semua patung yang tak boleh bernafas, yang tak boleh beri manfaat gapo pun kepada kaum-kaum dia. Duk semua buat apa? Cara Nabi Ibrahim nak ajar, kalau mu semua dia dan dia boleh beri manfaat kepada kamu, kamu tanyalah dia siapa yang buat. Barulah mari fikir kepada orang-orang setengahnya yang ada, yang boleh fikir. Mana nak boleh tanya, kerana dia patung. Faham duk semua selama ni. Itu cara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Pada ketika itu Tuhan sebut dalam Quran, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Masa tu usia Nabi Ibrahim masih lagi muda. Antara kisah lain lagi, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat guna generasi tenaga-tenaga orang muda dalam hal bantu kerja dakwah Nabi. Agama Islam boleh berkembang cepat di zaman Rasulullah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Salah satunya mari daripada tenaga pemuda-pemudi ini. Antaranya Arqam bin Abi Arqam, sahabat muda yang rela kurban rumah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi tempat mesyuarat kerja bincang dakwah Nabi. Ali bin Abi Talib sanggup gerbai diri dia tidur di atas katil Nabi hari malam yang orang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbai diri untuk jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbai diri untuk nak menegakkan agama Islam. Antara lain lagi sahabat Nabi Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat. Bila kita tengok sejarah hidup Mus'ab bin Umair, sahabat yang lahir daripada keluarga anak orang kaya. Dalam sejarah ada sebut pakaian dia ni antara orang yang pakaian yang mahal kerana dia orang kaya. Air wangi minyak bau ni payah nak cari macam dia. Baju ni kalau silih sokmo. Tapi akhirnya dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mak dia tahu, mak dia katakan, wahai anakku Mus'ab, kalau mu nak ikut ajaran Muhammad, mu pergi tubuh saja. Jangan ambil benda-benda ni, baju, kain pakaian apa semua jangan ambil dia. Mu nak pergi ikut Muhammad ke, pergi tubuh saja. Maka Mus'ab sanggup tinggal semua harta kemewahan, kesenangan, kekayaan semua, tinggal habis kepada mak dia dan dia pergi tubuh saja. Mak dia usaha lagi untuk nak tarik ke anak dia ni supaya kelik kepada agama asal. Mak dia katakan, wahai anakku, kalaulah tak kembali kepada agama asal,
Kalaulah tak tinggal ajaran Nabi Muhammad, kalau kamu tak kelik kembali kepada agama asal, mak nak jong duk tengah panah, jemur panah, tak makan, tak minum, nak jadi gana-gana kau ikut lah. Pracut dia panggil. Akhirnya apa kata Mus'ab? Wahai ibuku, andai diberi 100 nyawa, 100 kali hidup, dan nyawa itu keluar masuk, hidup mati 1 kali, dia kata aku tetap berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pemuda yang sangat korban demi untuk menegakkan agama Allah, ketepikan semua kesenangan, ketepikan semua kemewahan. Tuan-tuan, bagaimana orang muda di zaman hari ini? Cerita yang berlakunya pemuda di zaman Rasulullah, antaranya Mus'ab bin Umair ni, akhirnya bila dia hijrah bersama dengan Rasulullah, berada di Madinah, berlakunya peperangan, dan takdir Allah Mus'ab syahid dalam perang Uhud. Orang pakat duk cari dia, mana Mus'ab? Nabi pun duk cari mana Mus'ab dalam perang Uhud. Akhirnya jumpa syahid, mati dia. Nabi tengok, Nabi menangis, Nabi teriak. Karena apa tuan-tuan? Karena ada kain tutup atas tubuh dia. Bila heret nak katuk kepala dia, timbul kaki naik. Bila heret nak tutup kaki dia, kepala pun timbul naik. Kesian pada dia, dulu hidup senang, dulu hidup mewah, boleh duk silih baju, pakai baju baru sama. Tapi di saat mati, kerana nak jaga agama Allah, kain selah nak tutup mayat pun tak ada. Itu dia kisah perjuangan seorang sahabat Nabi di usia muda. Ni di masa muda dia tu, dia kerja demi untuk nak menegakkan agama Allah. Bagaimana dengan pemuda kita di hari ini? Nabi ada sebut dalam satu hadis, dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Di hari kiamat esok akan ada 7 golongan manusia, 7 puak manusia yang akan duduk di bawah teduh hari yang tidak ada teduh. Yang pertama kata Nabi, imam adil, pemimpin yang adil. Dan yang kedua kata Nabi, syabun nasha'a bi'ibadati rabbih, pemuda yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis untuk nak beri khabar baik kepada mana-mana pemuda. Yang mana kata Nabi, golongan ini termasuk pemuda antara golongan yang dijamin akan dapat teduh hari yang tidak ada teduh. Berapa orang di kalangan pemuda bila dengar hadis ini, dia rasa semangat untuk nak beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, kelih tengok dalam masyarakat kita. Bila kita tengok dalam masjid di rumah Allah, berapa ramai pemuda kita mari semaya berjamaah di rumah Allah. Kita cuba bangun tengok di waktu subuh, berapa ramai pemuda yang sanggup diri maya di waktu subuh di masjid berjamaah. Yang adanya orang usia yang agaknya hala ketua 50, 60, orang muda gimana habis tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut pemuda yang akan dapat teduh hari yang tidak ada teduh, pemuda yang betul-betul kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, dalam khutbah singkat ini boleh beri kesedaran kepada kita, usia muda kita, gunalah masa ni sebaik-baiknya. Sebagai akhir, 10 tugas, 10 tanggungjawab pemuda di zaman di hari ini. Yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan. Jadi pemuda kena semangat belajar. Kaji apa isu semasa. Kaji gapo yang boleh bawa kita selamat, gapo yang akan buat agama kita rusak. Kita kena kaji. Ni peranan pemuda zaman ni. Kita kena usaha kaji, rajin baca, rajin tengok berita-berita, rajin duk update berita maklumat yang terkini supaya kita tak mudah ditipu oleh musuh-musuh Islam. Kedua, peranan tugas tanggungjawab pemuda zaman ni adalah kita kena menyedari masyarakat. Goyak benar-benar masyarakat celak. Goyak kenyataan hak semati masyarakat kita khabar. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang boleh merosakkan Islam. Dan yang ketiga, pemuda kena ada sifat sabar. Bila dia kerja agama Allah,
Dia pilih untuk nak duduk dalam landasan kerja dakwah, dia kena sabar. Ujian tu pasti ada. Orang tak kena tu mesti ada. Maka kunci untuk bawa selamat dia adalah sabar dalam menghadapi ujian. Yang keempat, tugas peranan pemuda di zaman hari ini adalah kena mendekati Allah dan menjauhi maksiat. Mendekati Allah, buat segala apa yang Allah suruh dan jauhi tinggal semua hak Tuhan larang. Yang kelima, peranan pemuda di zaman hari ini adalah kena mendekati para ulama. Yang hidup mana-mana sore, kena dengar nasihat tegur kata-kata ulama untuk nak bawa diri dia selamat. Yang kena peranan pemuda di akhir zaman adalah kena jadi contoh teladan yang baik kepada adik-adik generasi belakang kita. Adik-adik duk tunggu tengok kita. Orang tua jadi contoh teladan kepada orang muda. Orang-orang muda pula jadi contoh teladan kepada orang-orang belakang dia. Supaya anak-anak kita, adik-adik pelajar tadika sekolah rendah, dia tengok abang-abang dia memang hebat, dia akan ikut jejak langkah yang hebat itu. Jadilah contoh teladan kepada orang belakangnya. Dan yang ketujuh, peranan pemuda kena ada di zaman hari ini adalah kita bangga dengan agama Islam kita. Rasa suka, rasa gemar, bangga atas agama yang kita ada. Jangan mudah tertipu dengan agama asing. Agama asing buat gapo kita suka ikut, jangan tuan-tuan. Perayaan hari raya agama asing, hari besar agama asing, jangan tuan-tuan, jangan ikut bersama. Kita bangga dengan agama kita. Kita rasa suka dengan agama kita. Jangan kita tengok orang asing dia pakai pakaian ketat, terbuka aurat, dipengaruhi, kita rasa tiru, kata tiru. Kita rasa nak buat hati. Jangan. Patut kita bangga dengan agama kita. Dan yang ke-8, tugas peranan tanggungjawab pemuda di zaman hari ini adalah kena berjiwa khidmat dan memanfaatkan diri untuk kepentingan masyarakat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memanfaatkan diri untuk manusia yang lain. Dan yang ke-9, tugas peranan pemuda di akhir zaman di hari ini adalah kita kena menghargai masa. Masa yang Allah beri kepada kita 24 jam sehari semalam. Kita kena berikan moleknya. Jangan lepas sia-sia habis dengan benda-benda yang tak faedah. Dan yang terakhir, yang ke-10, tugas peranan tanggungjawab pemuda adalah bila orang beri tugas, kita kena menjalani tugas dengan penuh amanah, penuh tanggungjawab, dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 peranan pemuda ini, mudah-mudahan bila kita tahu, kita usaha baiki diri kita menjadi apa yang diajar oleh ajaran Islam kita. Dan mudah-mudahan bila kita pakat sedar masyarakat kita, boleh tengoklah kerjasama, kekuatan. Bila pemuda kita kuat, masyarakat juga akan kuat. Kata Ali bin Abi Thalib, kita nak tengok bagaimana masa depan sesuatu masyarakat, tengoklah bagaimana masa tu pemuda dia hidup. Karena pemuda ni adalah gambaran masa depan masyarakat. Kalaulah pemuda di hari ini duduk dalam keadaan selera, tak ada duduk dalam landasan Islam, hari-hari duduk dengan mabuk, boleh gambar belah-belah dah 20-30 tahun lagi bagaimana masyarakat. Tapi kalaulah di hari ini pemuda-pemudi duduk dalam landasan Islam, semaya berjamaah, gotong royong, kerja tak hemat orang, ikut suruh buat berlaku, kita boleh gambar belah-belah dah bagaimana 20-30 tahun akan datang. Oleh itu mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini bangkit semangat khususnya di kalangan para pemuda, baiki diri untuk jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan hidup kita sekali ini Allah beri kita manfaatkan diri kita untuk masyarakat ramah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah. Muslimin hadirin sedang Jumaah dirahmati Allah. Kita ni duduk di
dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan. Lebih kurangnya lagi 60 hari. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib akan guna peluang ini untuk sikit beri kesedaran kita bersama ya. 60 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. 60 hari ini apa yang patut kita buat? Persiapan laksak belai-belai, panah hinying belai-belai untuk kita nak masuk bulan Ramadan. Boleh dah kita mula ambil Quran. Ada baca dah alhamdulillah. Kalau tak ada mula baca lagi, kita mula ambil Quran. Kita buat jadual hari-hari supaya bila kita masuk bulan Ramadan, kita boleh baca dengan lancar. Dan hari ini kita boleh mula dah sedekah jadi orang tangan atas. Biasa hidup kita dengan beri kok Bila kita masuk di bulan puasa, kita rasa nak beri dengan kita tak kira apa. Di hari ini, apa lagi kita boleh buat? Puasa sunat belah-belah. Laksak belah-belah. Panah hinjing belah-belah. Supaya kita berada di bulan Ramadan, kita puasa dengan lebih sempurna lagi. Lagi 60 hari, ibarat macam gerbang Ramadan. Ya mudah-mudahan semangat cita-cita kita untuk kita menyambut bulan puasa yang akan datang selama 2 bulan lagi ni, kita buat persiapan awal-awal. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah panjangkan usia kita. Allah beri lagi peluang kepada kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadza baladan aminah wa mutma'innah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazkurullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.